Sebenarnya kita cerita tentang Melayu progresif. Kita nak cerita tentang minda lebih keluar, lebih kepada lebih kepada tahun 2000. Kita dah sampai ke tahun 2011. Kita mau keluar out of the box. Kita mau cara pemikiran yang baru. Kita mau cara pemikiran yang lebih progresif. Kita baca buku Zakbah. Zakbah tu lama sikit. Tapi tak apa. Sebenarnya Melayu perlu start off dengan jiwa kita sendiri. Saya ulang kali tadi mengatakan bahawa kita banyak tersekat apabila kita meletakkan prioriti politik sebagai prioriti nombor satu. Kita lihat bagaimana tadi saudara kita daripada PAS duk asyik tak nampak, tapi luar juga dia kata nampak. Ada baiknya yang membuat, kan? Adalah progresif yang benda-benda yang kita lakukan. Alhamdulillah dia nampak juga, kan? Tetapi sebenarnya apa yang kita perlu fikirkan ialah penyatuan orang-orang Melayu. Kita di sini orang-orang Melayu bercerita pasal konsep Melayu. Saya nak cerita tentang Melayu progresif. Melayu progresif, politik yang matang, tidak akan bercerita tentang bagaimana sesuatu keruntuhan ataupun kebobokan parti itu tentang isu Melayu dan sebagainya. Janganlah kita katakan bahawa sistem itu salah, rosak, korup. Itu perbuatan. Dasar-dasarnya semua sama. PKR mau Melayu maju. Saya percaya macam itu. PAS mau Melayu maju. UMNO mau Melayu maju. Tetapi dalam sepanjang kita berjalan pelaksanaan dia, kita mempunyai berbagai-bagai kerana, berbagai-bagai obstacle, berbagai-bagai perfikiran, berbagai cara yang dibuat. Yang akhirnya sebenarnya at the end of the day, it is not dasar tu. Saya pernah dengar ada orang kata, it is not the government, it's the governance which is important. Jadi cara kerajaan itu bertindak. Dalam konteks kita dan sendirilah Melayu resist. Saya nak tanya sebenarnya, kalau kita sendiri sama memperjuangkan orang Melayu, kita sendiri mau develop orang Melayu, kita sendiri mau letakkan orang Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum-kaum lain, apa halnya resisten? Kita perlu juga sedar bahawa kedudukan kita di mana. Seperti kata daripada Kasar tadi, adakah kita bersedia? Sebenarnya orang Melayu bersedia untuk menyaingi ekonomi negeri orang Cina? Adakah kita bersedia untuk kita korbankan benda dan orang Cina berkorbankan sekolah mereka, mengkorbankan perkara yang melibatkan? Tidak. Kita kat sini kita berbincang pasal Melayu. Kita bincang bagaimana kita nak meningkatkan Melayu. Dalam perbincangan itu kita boleh terbabit pula cerita tentang kita tidak boleh meminggirkan Cina, kita tidak akan menindas mereka. Saya benar-benar berharap dalam forum-forum mereka pun yang melibatkan orang kita. Bagaimana kita nak meningkatkan orang Melayu? Bagaimana kita nak bantu anak-anak Melayu tu? Bagaimana pendidikan mereka? Kita perlu sedar Melayu itu Melayu, Cina itu Cina, India itu India, kaum lain itu kaum lain. Tapi kita hidup dalam satu kerangka yang kita rangkumkan jadi satu Malaysia. Tetapi bukan bentuk-bentuk asimilasi semua jadi satu. Kita tak akan dapat buat macam tu. Kalau nak kata PKR ada dia punya guidelines, orang-orang dia ada ceramah, ada guidelines, dia ada political master dia yang tentukan benda tu. Begitu juga PAS ada political teamnya, begitu juga PKR, UMNO dan juga parti-parti lain. Dalam konteks bangsa pun ada. Melayu ada Islamnya, Cina dengan agama dia, India dengan agama dia. Islam respect certain things untuk kita. Untuk Cina, berjudi itu tak boleh. Cina nak berjudi. Benda-benda ni perlu kita susun baik-baik. Itu sebab kita kata benda kita katakan bahawa ianya dalam kerangka satu negara. Tetapi berbagai budaya, berbagai cara, berbagai agama. Dan bila kita menyebut pasal Melayu, kita pastikan Melayu itu Melayu. Kita pastikan perubahan yang progresif ke Melayu. Kita tidak mahu Melayu masih lagi dengan jiwa hamba dia. Kita tak mahu jenis Melayu yang bertolak ansur, kan? Dia orang tolak, kita beransur. Kita tidak mahu Melayu yang terfikir tentang tongkat dan tentang subsidi. Memang betul, kita tidak mahu Melayu berpegang kepada harapan yang orang akan bantu selamanya.
Kita mau Melayu itu progresif, kita mau Melayu itu bercerita tentang politik yang lebih matang. Kita tidak mahu politik kita hari ini penuh dengan tuduhan-tuduhan melulu. Orang tu buat ni, orang tu buat tu, orang tu buat ni. Kita tidak mahu lagi membicarakan tentang kau lah dulu yang nak merosakkan institusi raja-raja. Ya betul lah, kita persepsi itu best. Ada yang kata kalau raja tak betul, kita tentang. Tetapi kalau kata UMNO buat dulu dia tentang pasal raja tak betul, kita kata kau yang dulu yang nak rosakkan institusi raja-raja. Because kita boleh tengok satu perkara itu dari berbagai persepsi. Tetapi hari ini biarlah kita tengok dalam kerangka bagaimana orang Melayu gerak atas platform Melayu yang lebih progresif. Kita nak orang Melayu ilmunya tinggi, kita nak orang Melayu jiwanya besar, kita nak orang Melayu politiknya matang, kita nak orang Melayu tidak rosak nilai dalam sosial kemasyarakatan. Kita tidak mahu majoriti orang Melayu dan merempat dalam pusat pemulihan. Kita tidak mahu dalam pusat pemulihan akhlak orang Melayu yang semua akan graduate dapat PhD kat situ. Kita bertengkarlah pasal politik, kita bertengkarlah pasal ketuanan Melayu. Melayu progresif tidak terikat kepada politik. Kita kena ingat bahawa last kali yang saya kata adalah apabila seseorang itu diberi kuasa, diberi wang, kita baru tahu dia itu betul ke tidak. Hari ini kita membantu memberi mereka kuasa, kita bantu mereka dia. Kalau betul lah katakan kita ni lebih progresif, kita tak panggil YB itu YB. Yang berhormat kita yang lantik dia, yang bekerja lah. Tetapi Melayu hamba ni, dia YB, masuk YB. Tetapi dalam masa yang sama kita kata, oh kita sudah sedia satu taraf yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita sudah cukup maju dalam ekonomi, kita tak peduli. Sama rata kita boleh pergi. Kita nilai, bukan saya nak cakap, saudara nilai. Bukan kita dengarlah apa panel-panel cakap, tapi kita sendiri nilai. Adakah kita bersedia? Cukupkah ilmu kita ada? Cukupkah pegangan ekonomi kita yang kita pegang? Kita perlu ingat bahawa kedudukan ekonomi kita tak sama rata, bukan benda baru daripada dulu. Dan ini satu arus sungai sampai ke laut. Kedudukan kita memang belum sampai ke tahap bagaimana China maju dan sebagainya. Pegangan ekonomi kita belum lagi begitu kukuh. Kita masih mengharap kepada kerajaan kita scholarship untuk pelajaran. Ya betul, saya kata sendiri kalau kata scholarship lah, bukanlah pinjaman. Tapi kita kena sedar bahawa dalam konteks Melayu yang progresif yang dia nak, kita kena berubah. Kita kena bercerita pasal diri kita. Saya bukan apa, saya kurang yakin lah kalau kata Wong Atak jadi pemimpin Melayu, atau Wong Kim Sai ke Dore Sami ke jadi pemimpin Melayu. Kita fikir untuk kita, kita buat untuk kita. Kita tak pernah mendiskriminasi orang lain. Kita tak ada fikir, oh sebab kita ambil harta orang Cina bagi ke Melayu. Tak pernah kita buat. Lihat dalam dan tengok, pernah tak kita buat. Oleh itu, kerana itulah saya nak bawa balik pemikiran anak muda pada aliran yang lebih baik, lebih baru. Kita sekat sikit tentang political alignment. Kita buka undang kita. Kita perkukuhkan Melayu. Kita lihat institusi-institusi Melayu yang lain. Kita lihat elemen-elemen orang-orang Melayu yang lain. Kita lihat pemuda-pemuda Melayu. Kita lihat penyanyi-penyanyi Melayu. Kita lihat artis-artis Melayu. Kita lihat peniaga-peniaga Melayu besar, kecil dan sebagainya. Kita jangan cerita dulu lah pasal kapal sing ke apa sing ke. Kita cerita tu lah anak-anak orang Melayu dekat pusat mulia dadah tu. Kita cerita berapa banyak dia orang compare to Chinese dalam tu. Dan hari ini baru kita lepas kita dah cerita pembentukan struktur kecil orang Melayu ni, elemen-elemen nukleus orang Melayu yang diteguhkan semua ni, dan baru kita cerita kesamarataan kita dengan orang bangsa-bangsa lain, kekuatan kita dekat situ. Sebelum itu, ayo kita bercerita pasal niat saya apabila saya menyebut sirah-sirah tadi, bukannya maknanya nak memberikan satu justifikasi bahawa
Barisan Nasional, perlembagaan di bawah Barisan Nasional atau berdasar Barisan Nasional itu adalah berasaskan apa yang Rasulullah buat. Cuma inilah sebenarnya yang dinamiknya syariah dalam konteks Islam itu sendiri. Kerana dalam hal-hal melibatkan pentadbiran, Islam tidak rigid dalam menentukan prinsip pendekatan yang bagaimana. Dan dalam konteks ini, yang paling mustahak sekali ialah kalau terlihat dalam konteks siasat syariah. Matlamat utama ialah keadilan, kestabilan dan kemakmuran. Sebab itulah digubah piagam Madinah pun, dia tidak sebut piagam Islam, dia adalah piagam Madinah. Dan salah semangat dia ialah untuk menentukan apakah setiap tanggungjawab kaum-kaum yang ada. Bahkan kalau kita perhatikan piagam Madinah, perkataan ummah itu adalah memberi maksud bukan saja orang Islam tetapi semua bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang ada. Sebab itu disebut Yahudi itu adalah ummatan min dunil mu'minin. Adalah sebahagian adalah umat daripada kalangan orang-orang Islam. Dan dinyatakan apa hak dan apa tanggungjawab setiap daripada kaum. Sebab itu dalam konteks ini kita harus melihat dalam konteks realiti Malaysia. Yang ini saya kira perlu kita kupas dalam forum yang lain lah. Sama ada realiti Malaysia ini bagaimana matlamat akhirnya untuk mencapai keadilan, kestabilan dan kemakmuran dengan realiti pelbagai kaum ini. Dia harus berbeza dengan bagaimana nak mentadbir di Mesir umpamanya, ataupun di Turki umpamanya, ataupun di China. Kerana kita mempunyai pelbagai latar belakang kaum dan latar belakang sejarah yang harus difahami. Yang itu saya kira sebagai tanggapan umum saja kerana saya tidak mempunyai masa yang panjang untuk merungkai persoalan itu. Tetapi yang paling penting kita ingat adalah hal ini juga ruang untuk berbeza itu ada. Bagaimana saya tafsirkan berasaskan apa yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Begitu juga Saudara Amin boleh memberikan tafsiran yang berbeza. Kerana tidak ada nas ataupun sirah Nabi itu tadi bukannya bersifat qat'i ataupun putus. Maknanya dia bersifat berubah mengikut keadaan zaman dan juga masa. Soalan berkenaan dengan saudara tadi Dr. Sanjaya. Maaflah kalau forum hari ini tidak menepati cita rasa dan apa yang saudara matlamat untuk sampai, kerana tajuk pun diberi sebegitu rupa. Ketuhanan Melayu, apakah UMNO itu resis dan PR itu retorik. Jadi mau tak mahu kecenderungan panel-panel bermula dengan mempertahankan apa yang dibawa oleh parti masing-masing. Cuma saya mengambil pendekatan bahawa sebagai orang yang di luar parti, saya tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam parti UMNO. Sebab itu saya mewakili Perkasa, sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan yang tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Dalam konteks inilah sebab itu saya mengatakan bahawa kita harus berjiwa besar, bercakap di luar kerangka parti, bercakap dalam aspek apakah boleh kita bercakap berkenaan dengan kepentingan Melayu Islam secara bersama. Saya rasa ini forum yang perlu kita buat di lain masa. Bagaimanakah strategi itu untuk kita mencapai dalam konteks Melayu Islam. Dan prinsip Perkasa itu jelas. Bila kita bercakap soal perjuangan Melayu, ia adalah perjuangan Islam. Dalam perlembagaan juga jelas, seperti mana saudara Amir sebutkan. Sebab itulah, ini jugalah yang menjadi asas perjuangan Perkasa, meletakkan Islam dan Melayu di tempatnya. Katakan bahawa saya terima dan setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Ashraf, bahawa kita harus menyatakan kebenaran tanpa mengira kepentingan kelompok dan juga puak. Dr. Ashraf ulang bahawa orang parti politik seperti saya, Saudara Rafizi, Saudara Anwar pertahankan perkara yang bermatian mempertahankan orang perkara itu nampak salah. Tapi bagi saya bukan, prinsip itu bukan hanya terpakai kepada kita dalam parti politik. Saudara Ashraf daripada NGO juga harus punya sikap yang sama. Saudara Ashraf pun nampaknya bermatian pertahanan Perkasa, jadi sama lah juga kan? Itu maafkan kalau saya buang tapi saya fikir itu satu tazkirah yang cukup baik daripada sahabat saya Dr. Ashraf. Okey, saya nak sebut tadi berkaitan dengan soalan saudara Amin berkaitan dengan PAS tentang titik negara Islam dan sebagainya. Jadi saya fikir inilah masalahnya bukan sahaja kepada PAS tetapi kepada seluruh gerakan Islam di seluruh dunia. Kalau berlaku apa krisis yang berlaku di Tunisia, di Mesir dan sebagainya, orang menuding lagi gerakan Al-Nahdha sebagainya yang dilihat sebagai power broker yang ada kemungkinan untuk mencapai kuasa. Begitu juga kelompok Muslim Brotherhood ataupun Al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir akan cuba push kepada digambarkan akan untuk membuat undang-undang syariat dan sebagainya, mengenepikan asasi dan sebagainya. Jadi inilah
akibat dan juga masalah apabila gambaran-gambaran yang helot yang diberikan kepada gerakan Islam dan juga perjuangan untuk menegakkan Islam itu sendiri. Dalam konteks Malaysia, sebagaimana saya sebut, saya berkongsi pandangan yang sama dengan Dr. Ashraf bahawa dalam soal siasat, dalam soal politik ini, dia tidak sebagaimana dalam persoalan ibadat. Ibadat, perkara ini telah pun nasnya jelas. Kalau kata sembahyang itu 5 waktu, maka 5 waktu. Kalau rukuknya begitu, sujudnya begitu, maka itulah ketetapannya. Tetapi bila kita kembali kepada persoalan siasat atau persoalan politik, maka di sana hanya ada garis panduan, guideline secara general. Tetapi dari segi pelaksanaannya, adalah juga terpulang kepada kebijaksanaan kita selagi tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan. Kalau selalu nak ikut perbincangan yang panjang, sebagai contoh, saya kalau tak salah, saya Syekh Rashid Radha dan juga tokoh-tokoh yang menyebut tentang politik Islam lebih awal daripada itu, antaranya Al-Mawardi, bincang tentang kelayakan khalifah, antara yang disebut ialah mesti khalifah itu orang Quraisy. Tak kepening kita di Malaysia, siapa orang Quraisy? Bani Tamim kita pernah dengar dulu, arwah apa almarhum Ustaz Syarifah itu kita pernah dengar. Quraisy kita tak tahu siapa. Contohlah. Jadi tidak begitu. Begitu juga bila bincang soal kabinet, dalam PAS pun ada perbincangan ini. Tentang kalau Pakatan Rakyat memerintah, PAS memegang kuasa dan sebagainya, tentang wizarah, tentang ministeri, tentang kementerian itu. Ada yang kata kita kena bagi dua, iaitu Wizaratul Tanfiz dan Wizaratul Tafwid. Yang satunya adalah menteri-menteri yang hanya buat kerja. Yang satu lagi adalah menteri yang jadi dasar. Yang pegang dasar ni tak boleh orang bukan Islam, mesti orang Islam semua. Jadi bagaimana kita nak laksanakan dalam konteks Malaysia? Sedangkan yang kalau dalam konteks sistem perlembagaan kita, yang melaksanakan dasar kepada pihak eksekutif, cabang pada eksekutif ialah civil servant. Apakah kita nak kata bahawa orang Cina, orang India, orang Bukit Selatan hanya layak jadi civil servant, tak boleh jadi menteri? Bagaimana itu? Jadi kerana gambaran-gambaran dan juga tafsiran-tafsiran yang salah itu, dan mungkin juga kelemahan kami, mungkin kelompok Islam di sini dalam menerangkan dan sebagainya, maka orang akan nampak bahawa ini adalah theocratic state sebagai contoh. Orang nampak model lama, sedangkan perubahan itu adalah sesuatu perkara yang mana dalam konteks siasatnya adalah perlu. Macam dulu soal demokrasi, jenuh gerakan Islam bincang dulu tentang compatibility demokrasi dan juga sistem Islam dan sistem syura sebagai contoh. Kerana padanya demokrasi datang daripada barat dan sebagainya, tidak sesuai, bukan sistem Islam sebahagian daripada gerakan Islam. Kalau tak salah saya, antaranya macam Hizbut Tahrir dan sebagainya, golongan-golongan jihadi dan sebagainya, mereka tolak penglibatan dalam pilihan raya dan sebagainya. Tetapi kita, sebagai contoh, saya ambil contoh PAS. Kalau sebab kita bercakap dalam konteks Malaysia, kita tidak begitu. Ada isytihad-isytihad baru yang kita kemukakan, tetapi garis panduannya jelas. Dan ini dikongsi bersama oleh seluruh keluarga Islam di seluruh dunia. Pelibatan dalam demokrasi, tentang wanita, tentang hak mengundi dan sebagainya. Bahkan sebelum daripada timbul konflik di Mesir, beberapa tahun yang lepas, gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir pernah mengeluarkan satu piagam, yang piagam ataupun boleh saya kata manifesto ataupun kertas tentang dasar mereka, yang menyatakan bahawa dia tak sebut tentang apa keperluan secara ambil kuasa secara mendadak akan buat hukum hudud dan sebagainya, tetapi ialah yang penting ialah hak dan kebebasan kepada rakyat. Tak kira jantina, tak kira agama dan sebagainya, dari segi hak demokrasi, mengundi, kebebasan asasi dan sebagainya. Ini komitmen yang ditunjukkan oleh gerakan Islam. Jadi tidak perlu timbul kerisauan tentang agenda tersebut, dan kita PAS, kita nyatakan berulang kali, kita gerakan Islam yang bergerak dalam kerangka sistem demokrasi. Jadi tak timbul soal kebimbangan. Orang kata nanti akan ada kenapa nanti kalau dilaksanakan hukum Islam sebagai contoh, orang bukan Islam bagaimana, ada dualisme dalam sistem. Sedangkan kita tak pernah ketika sebelum ini pun berlaku dualisme. Undang-undang keluarga sebagai contoh, personal law. Kita orang Islam ada masalah dan sebagainya, nak kahwin sebab kita pergi pejabat kadi, kita pergi mahkamah syariah. Orang bukan Islam pergi pejabat jabatan pengantaran negara. Ada dualisme, tak ada masalah. Kita ada banking sistem perbankan Islam dan juga konvensional, tak ada masalah. Kalau perkara-perkara lain, sebagai contoh hak kepada orang Islam untuk menganut dan melaksanakan ajaran dia, maka tak perlu timbul kerisauan. Kita tidak sekali-kali akan memaksakan pandangan kita, pahaman kita dan juga undang-undang kita kepada orang bukan Islam. Itu kita kena terima, dan ini jaminan yang telah kami berikan sejak sekian lama. Tetapi kebimbangan itu sentiasa timbul, tak kira datang daripada kawan kita ataupun daripada musuh kita. Jadi tugas dan tanggungjawab kami ialah untuk menjelaskan. InsyaAllah
dengan sokongan, berkat dokongan dan juga doa teman-teman sekalian, saya fikir komitmen kita semua tentang perkara ini, insya-Allah supaya kita dapat duduk dengan kita sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, yang baik, mendapat ampunan daripada Allah SWT. Itulah matlamat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum saudara Amin Okay, the question on ulama Indonesia dan sebagainya tadi ditujukan kepada saya. Sebenarnya kita memang benar, kita boleh meniaga di mana-mana, tetapi asas kita perlu tepat, keadilan itu perlu ada. Kita tidak mahu later on apa yang terjadi ialah ketidakseimbangan. Orang Indonesia datang meniaga tanpa bayar permit, tanpa bayar cukai, tanpa bayar yuran dan sebagainya, dan orang-orang Melayu kena bayar barang-barang ni. Itu sebab kalau walaupun Zakbah itu bercerita tentang bahawa kita benarkan jangka daripada dulu, ada Arab masuk, India masuk, China masuk, tetapi kerangka itu dah siap. Kedudukan keadilan itu memang dah ada. Yang ini kena yang ni, yang ni kena yang ni. Barulah ia akan jadi lebih adil untuk semua. Kita tidak menolak orang yang tak boleh meniaga, kita tak menolak orang ni kena meniaga, boleh meniaga, tidak. Tetapi caranya betul. Kalaulah kata orang Malaysia kena ambil permit, biarlah dia orang pun kena ambil permit. Dalam konteks kita sebenarnya, apa yang dibicarakan oleh kawan kita tentang politik dan sebagainya, pertama sekali ialah kita lihat bahawa PAS bermati-matian menceritakan bahawa kita tidak ada masalah, kita tidak akan menolak China, dan kita tidak akan diskriminasi mereka baik dari segi agama dan sebagainya. Itu komitmen PAS. Sekiranya dia mementah, yang ada hari ini pun tak ada pun diskriminasi agama. Ini dilaksanakan. Perbezaan dia itu dia. Apabila kita nak sesuatu yang baik, semua yang baik akan ada. Tetapi biarlah pelaksanaan itu dijalankan dengan betul. Kita dekat sini bertanggungjawab untuk menentukan pelaksanaan itu dijalankan dengan betul. Kritikan saudara-saudara, cadangan-cadangan saudara, sekiranya disalurkan betul-betul, ia akan memberi satu keadaan yang baik untuk politik negara. Perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau kata kita sering, dalam konteks kita Melayu, kita sering bercakaran dengan melihat yang tidak baik lebih daripada kita melihat yang baik, maka akhirnya kita tahu satu perkara saja, ialah untuk memiliki kuasa. Saya tidak mahu cakap UMNO itu memang tepat, memang cukup kukuh dan sebagainya. Tidak. Perubahan sentiasa berlaku. Perubahan akan berlaku mengikut situasi, kedudukan. Kalau pada awalnya dasar ekonomi baru itu adalah cara yang terbaik untuk kita memajukan ekonomi orang Melayu, mungkin hari ini pindaan perlu dibuat. Dan semua ini adalah peredaran yang sihat. Tetapi kalaulah perkara ini kita ambil sebagai satu penghalang, maka akhirnya apa yang nak dicapai oleh Melayu itu tidak akan sampai ke matlamatnya, kerana kita sering dijatuhkan sesama kita. Kita nak lihat bahawa persoalan tentang tidak ada benda baru yang nak disampaikan. Memang betul tidak ada benda baru yang nak disampaikan. Tidak ada benda lama pun kita tak settle-settle. Nak benda baru macam mana? Itu sebab saya dalam mana-mana forum yang dibuat anak muda, saya lebih percaya kepada mereka untuk acquire ilmu, untuk acquire knowledge, make a very good evaluation. Saya percaya mereka boleh buat. Saya percaya mereka tidak perlu terlibat secara khusus untuk menyokongkan mana-mana parti politik. Saya percaya mereka boleh membuat keputusan yang baik dan boleh bersuara, dan suara mereka akan lebih kritis daripada mereka-mereka yang alignment kadang-kadang cenderung terlencong. Bagi soal setinggan juga, sebenarnya saya juga adalah antara mereka-mereka yang perjuangkan tanah-tanah yang saya tak panggil setinggan. Saya panggil konsep itu adalah peneroka kota. Kalaulah kata kita panggil dia setinggan, kita sendiri sebenarnya tak faham konsep peneroka kota. Mereka 30-40 tahun itu adalah peneroka kota. Dan ia berlaku di mana-mana. Kalau kata di Selangor sebelum ni, saya tentang juga polisi-polisi Toyo dalam sting peneroka kota. Ia akan berlaku berterusan sebenarnya. Mereka akan dapat mereka akan buat keputusan berdasarkan keperluan mereka waktu itu. Tetapi kalau keputusan yang mereka buat adalah berdasarkan keperluan pribadi,
korupsi dan sebagainya. Saya minta bolehlah kalau kata saudara Ahmad turun untuk benda-benda tu. Tetapi bukannya kita katakan bahawa ini adalah satu diskriminasi yang betul, yang berlaku. Kita perlu memperjuangkan dalam apa-apa hal pun, kita perlu perjuangkan. Untuk orang-orang Melayu kita perlu perjuangkan. Kita tidak pernah, saya rasa, mendiskriminasi bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam banyak hal, dalam banyak keadaan, apabila kita berdiskusi tentang kemajuan kita bercerita tentang kemajuan kita bercerita bagaimana kita boleh maju, bagaimana kita boleh mengubah sikap jiwa anak-anak Melayu kita, bagaimana kita boleh mengurangkan penyakit-penyakit sosial dalam orang Melayu, bagaimana kita boleh mengurangkan penagihan dadah, bagaimana kita boleh membetulkan sistem-sistem yang anak-anak kita buang daripada sekolah umur 14, 15 tidak lagi bersekolah. Kita boleh membetulkan keadaan itu apabila kita punya satu matlamat untuk membangunkan bangsa kita. Dan ini tidak pula sebenarnya macam saudara yang kata bila kita bercerita pasal Melayu kita lupa pasal China, India dan sebagainya. Tidak. Apabila kita bercerita tentang Melayu, kemajuan Melayu, dalam masa kita nak cerita pasal Melayu dan kemajuan Melayu, dan lain masa polisi kerajaan, apa saja yang dibuat kerajaan, dia bergantung kepada suara-suara MP yang daripada kaum-kaum lain. Semua pendapat diambil. Kalau nak kita lihat DEB itself, semasa nak dilancarkan, betapa teruknya Allahyarham Tun Abdul Razak pergi ke Dewan Pemuda MCA untuk menerangkan dulu tentang DEB, pergi kepada India untuk menerangkan apa dia DEB, untuk mendapatkan persetujuan, dan akhirnya membentangkannya di Parlimen dan sebagainya. Ini semua proses yang kita buat. Proses perubahan ini boleh buat bila-bila. Kami berterusan. Dan kita tidak perlu dalam proses-proses perubahan yang kita nak buat tu, halangan-halangan kita adalah halangan politik semata-mata. Apa saja dia buat tak betul, apa saja PKR buat tak betul sebab politik, apa saja UMNO buat tak betul. Anak-anak muda kita kena mula berfikir. Anak-anak muda kita mula mencari. Dan selepas kita melakukan perubahan pada Melayu, saya yakin bila sampai waktunya, bila sampai kedudukannya, bila sampainya orang Melayu boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, maka proses perubahan akan berlaku kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan ambil yang saudara dari Taling Jaya persoalkan tadi. Apakah ada benda baru yang dibawa dalam membicarakan tentang orang Melayu? Sebab itu kita mulakan dengan mengupas sama premis utama ketuanan Melayu. Kerana premis utama ketuanan Melayu inilah yang digunakan dan ada kesan yang besar pada dasar-dasar yang dibuat sekarang. Premis utamanya adalah politik yang dominan, pendekatan ekonomi yang lebih kepada equity dan pemunyaan kepada beberapa pihak, dan juga zero sum game. Itu yang, sebab itu dalam semua perbincangan kita hari ini pun is always about zero sum game. Kalau ada sekolah Cina, maksudnya Melayu rugi. Kalau ada orang bukan Melayu berniaga, Melayu rugi dan sebagainya. Lepas itu pendekatan dan juga kepercayaan. Saya sendiri yakin, sebab saya pun datang dari kampung, lahir dalam kebun getah. Saya ada peluang untuk menghabiskan 10-12 tahun masa saya di luar negara bekerja. Dan saya yakin bahawa persoalan Melayu ini bukan persoalan sama ada kita diberikan dasar dan sebagainya. Persoalan jati diri, persoalan minda. The moment kita yakin bahawa kita ini tidak dilahirkan bodoh, bahawa kita perlu rajin, sebab itu kita memperkenalkan untuk kita merungkai masalah kelemahan orang Melayu dan sebagainya, kita kena kembali kepada iman, ilmu, amanah. Sebab ini ciri-ciri yang bila ada jati diri ini, orang Melayu boleh maju. Tak kisah di Afrika Selatan ke, tidak kisah di Amerika ke, tidak kisah di Malaysia. Jadi pendekatan ketuanan Melayu yang terlalu menekankan kepada kuasa politik yang dominan, kepada memperkayakan sesetengah pihak tanpa means tested, tanpa kita ambil kira sama ada dia amanah ke, dia berkebolehan, dan juga yang melihat secara negatif
sumbangan dan peranan orang lain, bagi saya telah terbukti model ini tidak berkesan. Sebab selama 50 tahun kita masih lagi terkial-kial dan tidak ada satu target pun yang dikatakan dicapai. Sebab itu kita utarakan dalam tahun 2011, abad yang baru dengan persaingan yang lain, kita perlu bina kekuatan itu dari bawah. Dulu model ketuanan Melayu dan juga DEP dan sebagainya, kekuatan itu kononnya nak dibina dari bawah, dari atas. Kalau ada pimpinan politik yang kuat, berkuasa, kalau ada jutawan-jutawan Melayu yang gagah, yang kaya raya, maka secara perlahan-lahan akan turun ke bawah. Model itu tidak berguna. Dan sebab model inilah pelbagai dasar, kita bagi AP, kita bagi 30%, kita bagi pink form, you name it, semua diberi. Tanah diambil dengan murah, kemudian dijual dengan mahal dan sebagainya. Tetapi oleh kerana pendekatan dari atas ke bawah ini, akibatnya ada kesan sampingan. Kesan sampingannya ialah melahirkan orang Melayu yang bersifat rent seeking, orang Melayu yang malas, orang Melayu yang hanya mahu masuk politik untuk cari kontrak contohnya, kan? Jadi sebab itu kita utarakan, kalau mindset ketuanan Melayu ini masih lagi bermain, kita tak boleh mulakan pertukaran minda, the shift, supaya orang Melayu perlu sedar kekuatan kita adalah jati diri kita. Doesn't matter. Dan sebab itu saya bersetuju dengan saudara Ashraf, saudara Anwar dan semua yang lain. Bila kita kata jati diri, itu maknanya banyak peranan yang boleh dimainkan oleh NGO, persatuan ilmiah, cendekiawan, ulama yang tidak ada paksi politik. Kerana ini yang sebenarnya membina kekuatan dan jati diri akar umbi. Jadi walaupun kita kata tidak ada perkara yang baru, paling kurang ada sedikit sebanyak ke arah itu selepas Mac 2008. Daripada situ, saya nak rumuskan bahawa bila kita berbincang tentang masa depan orang Melayu, kedudukan orang Melayu, kita tidak boleh berbincang dalam keadaan yang vacuum, yang kosong. Kerana banyak pertelingkahan ini adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi bukan persoalan yang vacuum. Bukan orang Melayu berniaga dengan orang Melayu saja. Ekonomi ini terlalu berhubung kait, kan? Dan memang dasar dan juga naluri sesiapa dia akan pergi kepada tawaran yang terbaik, sama ada datangnya daripada orang Melayu, Cina ataupun India. Itu asas ekonomi. Oleh kerana keterlibatan dan juga kerangkuman ekonomi ini, kita tidak boleh membicarakan tentang kedudukan orang Melayu dalam keadaan vacuum. Kita tak boleh lagi berfikiran bila kita buat beberapa dasar khas untuk orang Melayu, seolah-olah dia tak ada kesan kepada negara dan masyarakat kita. Ini yang berlaku sejak DEP sampai sekarang. Kerana terlalu banyak difokuskan seolah-olah Melayu ini adalah vacuum, duduk dalam dunia sendiri. Dan kalau kita ada kuasa politik yang kuat, segala yang kita buat itu tidak ada kesan kepada negara dan masyarakat. We are paying the price now. Kenapa? Kering-kering contohnya. Kenapa? Orang tak datang, ekonomi kita tak berkembang seperti yang sepatutnya. Kerana akibat beberapa dasar yang terlalu berteraskan ketuanan Melayu dan vacuum, akhirnya dia ada kesan sampingan kepada orang Melayu dan juga negara. Akhir sekali saya nak rumuskan, sebenarnya orang Melayu perlu keluar daripada victimology pemangsaan. Saya ulang ini berkali-kali. Kita setiap kali kita bercakap tentang Melayu, tentang Islam, ekonomi, kedudukan, dia mesti ada pihak ketiga. Dia mesti ada, yang ini Cina lah ni, ataupun yang ini penjajah lah ni, yang ini orang itu. Selagi kita tidak keluar daripada kitaran tidak sihat victimology ni, pemangsaan diri sendiri, kita tak boleh tengok diri kita di cermin dan buat keputusan yang pahit tetapi yang boleh kekal lebih lama. Selagi kita ada victimology pemangsaan ini, selagi itulah kita tidak pergi kepada root cause, akar umbi masalahnya. Sebab kita, it's very convenient to always point fingers to other people. Tetapi untuk kita lihat diri kita sendiri dan terima hakikat bahawa pengupayaan itu mesti bermula daripada kita. Dia mesti berdasarkan ilmu, iman, amanah, nilai, rajin. Ini yang kita takkan sampai bila-bila. Jadi saya harap akhir sekali, walaupun dia banyak panas, sindir menyindir dan sebagainya, saya harap jelas di pihak Pakatan Rakyat itu pendekatan kita
adalah mengupayakan rakyat dengan cara yang betul. Walaupun mungkin dia ambil masa yang lama, tetapi kita terpaksa melakukannya. Kerana kalau kita ambil pendekatan yang berteraskan kepada kuasa politik yang dominan, akan hilang satu hari nanti. Tak payahlah kita kata orang Melayu dominan, akan hilang suatu hari nanti. Kalau kita kata pendekatan untuk kita memperkasakan kekayaan dan kekuatan ekonomi sesetengah orang Melayu, akan bankrupt negara satu hari nanti. Kita tidak ada kekayaan yang berterusan untuk buat itu. Kalau kita kata zero sum game, kita sudah tahu pun hari ini bahawa kita tidak hidup dalam masyarakat dan dunia yang vacuum. Oleh itulah maka saya pertegaskan sekali lagi, ketuanan Melayu ini jangan sensitif cerita perkauman marah. Dia cerita kaedah. Kaedahnya telah dibuktikan 50 tahun tidak berjaya. Kesannya kepada orang Melayu, kesannya kepada negara. Maka kita kena mula dan kembali kepada semangat perlembagaan 1957, bahawa Melayu ada kedudukan istimewa tanpa menindas yang lain, dan bahawa yang kita nak hapuskan dan baiki adalah kebajikan dan kesejahteraan semua rakyat, yang kebanyakannya itu orang Melayu yang majoriti. Setakat itu.